Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidna ilma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dapat kita sama-sama berkumpul di atas talian bagi kita meneruskan pengajian bahasa Arab kita. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita telah pun sampai pada Ad-Darsul Hadiya Ashar, iaitu pembelajaran yang ke-11. Jadi sebelum kita pergi kepada pembelajaran yang ke-11 ini, saya rasa eloklah kiranya kita ulang semula ataupun kita ambil secara lalu apa yang telah kita belajar dalam pembelajaran yang ke-10. Dalam pembelajaran yang ke-10, apa yang telah kita ambil adalah berkaitan dengan bagaimana kita nak meletakkan dhamir ataupun ganti nama nya bagi lelaki dan nya bagi perempuan. Contohnya kalau ayat dekat sini, hazihil bintu talibatun. Kemudian kita cakap ini adalah anak perempuan ataupun pelajar perempuan. Hazihil bintu talibatun. Dan ini adalah seorang anak perempuan, pelajar perempuan. Kemudian kita nak kata namanya. Macam mana? Kalau lelaki kita gunakan ganti nama hu. Contohnya hazihi ataupun Muhammad tabibun. Kat sini kan Muhammadun tabibun wa banuhu, dan anak lelakinya nya kembali kepada Muhammad. Kalau lelaki kita guna dhamir hu, ganti hu. Kalau perempuan kita guna ganti nama ha. Contohnya kalau kita tengok dekat sini, hadhil bintu talibatun ismuha. Kenapa ismuha? Sebab dia kembali kepada hadhil bintu. Dekat sini anak perempuan. Bila mana anak perempuan, maka ganti namanya adalah ha. Contohnya kalau saya nak kata ini Fatimah, kemudian saya nak kata macam mana, ataupun ini anak perempuan saya, kan? Hazihi binti ismuha, namanya Fatimah contohnya, kan? Jadi saya akan kata hazihi binti ismuha Fatimatu, ini anak perempuan saya, namanya. Ini yang kita ambil pada minggu lepas. Kalau lelaki, contohnya saya kata haza ibni, ini anak lelaki saya. Ismuhu, namanya Muhammad, namanya Muhammad. Dapat beza? Maksudnya minggu lepas kita ambil bagaimana kita nak mengenali ganti nama kepada lelaki dan ganti nama kepada dia lelaki dan dia perempuan. Contohnya ismuhu, namanya kalau lelaki, ismuha, namanya kalau perempuan. Kemudian kita juga belajar pada minggu lepas berkaitan dengan ganti nama aku. Awak bagi lelaki, nya bagi lelaki dan nya bagi perempuan. Contoh yang diberikan adalah baitun. Baitun maksudnya rumah. Kalau saya nak kata rumahku, macam mana saya nak kata rumahku? Maka kita gunakan ganti nama ku itu kepada ya. Jadi baiti, ini yang ada kalimah baiti jannati. Rumahku, syurgaku. Kan?
Kalau saya nak kata rumah kamu, rumahmu, maka disebut baituka. Ka ini bagi lelaki. Kalau saya nak cakap rumahnya bagi lelaki, saya akan cakap baituhu. Kalau rumahnya bagi perempuan, saya akan cakap baituha. Boleh? Okay. Untuk kita ulang kaji yang ni, saya cuba dulu untuk satu kalimah. Siapa yang bersedia? Untuk saya bagi kalimah, kemudian dia cuba tukar kepada rumahku, rumah kamu lelaki, rumahnya, ataupun rumahnya bagi perempuan. Saya bagi satu kalimah, dia tukar. Boleh? Boleh. InsyaAllah. InsyaAllah. Siapa nak cuba? Saya Ustaz. Okey, Puan Fakhriah. Ahsanti, barakallahu fiik. Kalau saya bagi kalimah miftahun. Miftahun. Okey. Kunci saya miftahi. Barakallahu fiik. Kalau kunci kamu kunci kamu miftahuka. Barakallahu fiik. Kalau kuncinya bagi lelaki. Miftahuhu. Barakallahu fiik. Kalau kuncinya bagi perempuan. Miftahuha. Barakallahu fiik. Jadi nampak tak bagaimana kalau kita nak tukar, bila kita nak cakap, jadi saya tak perlu cakap qalam ana. Qalam ana salah. Kalau saya kata pen saya tak boleh kata qalamun ana. Jadi terus kepada qalami. Kalau saya nak kata pen awak, kita tak akan cakap qalamun anta, tapi qalamuka. Kalau qalamnya ataupun pennya, maka kita akan qalamuhu. Kalau pennya itu perempuan, qalamuha. Fahim Tum? Fahim. Okey, ini yang dia bagi contoh lah yang kita tengok pada minggu lepas. Kalau kitabun, jadi haza kitabu, haza kitabi, haza kitabuka, haza kitabuhu, haza kitabuha. Okey. Kemudian yang ni kalau kita nak cakap saya ada, li, laka, lahu, laha. Li ni maksudnya saya ada. Li ukhtun wahidatun. Li maksudnya saya ada, li di sisi saya ataupun untuk saya, ukhtun ataupun maksudnya saya ada seorang kakak, ukhtun wahidatun maksudnya saya ada seorang kakak ataupun seorang saudara perempuan. Kemudian kalau kita nak tanya kamu ada, maka dia kata alaka. Alaka. Kalau saya ada, li. Kalau kamu ada, laka. Contohnya dia kata alaka ahun, adakah kamu mempunyai seorang saudara lelaki? Kemudian dia kata la, tidak. Mali ahun, saya tak ada abang ataupun tidak ada saudara lelaki. Kemudian kalau ya, ada yang bertanya ke? Yang ini kita belum belajar lagi Ustaz. Kita tak ambil Belum. Muka surat 57, 8 belum. hari tu kita berhenti sampai 57. 57. Okey. Tapi yang soalan ni kita dah buat. Kita berhenti sampai dekat li, laka, lahu, laha Tak, belum. Muka surat 57. Belum mula lagi muka surat 58. Oh, kita berhenti sampai 57. Okey, tak apa. Saya duk ingat kita masuk dah bab baru. Okey, tak apa. Kita sambung kepada pengajian kita. Jadi, yang ni yang kita ambil pada minggu lepas, iaitu berkaitan dengan baiti, baituka, baituhu, baituha. Jadi, pada hari ini kita nak cuba ubah. Dia kata, adif al-asma al-atiyah ila mutakallim wal mukhatib wal ghaib wal ghaibah. Dia kata, adif maksudnya jadikan macam ataupun jadikan nama-nama ni kepada bila kita bercakap. Mutakallim ni orang yang bercakap, mukhatib orang yang kita bercakap dengan dia, wal ghaib ni orang yang tak ada, kan? Contohnya kalau saya nak kata saya li, maksudnya mutakallim, saya yang bercakap. Saya ada.
kalau kamu ada adalah orang yang kita sedang bercakap dengan dia. Kan ghaib ini yang tak ada, sama ada lelaki ataupun perempuan. Okey, contoh dia bagi macam tadi qalamun. Jadi bila mutakallim, bila saya nak berkata ini pen saya, maka saya akan kata haza qalami. Tetapi bila saya bercakap dengan orang untuk bertanya, saya akan tanya haza qalamuka. Orang yang saya bercakap dengan dia, ini pen kamu. Kalau saya nak kata dengan al-ghaib, orang yang tak ada, orang tanya ni pen siapa? Saya nak kata itu pen dia. Dia tu tak ada, maksudnya bukan sedang bercakap dengan dia. Maka saya akan cakap haza qalamuhu kalau lelaki, wa haza qalamuha kalau perempuan. Boleh faham? Okay, kita cuba untuk perkataan yang kedua kepada Puan Samsiah sulung, boleh? Kalau kitabun. Ustaz, Ustaz baru masuk Ustaz, saya tak tahu apa. Saya baru masuk hari ni. Ya, tapi Puan boleh tak kalau tengok kepada contoh yang di atas ni, Puan cuba ubah kitabun kepada contoh yang atas. Contohnya kat sini qalamun. Bila pen saya, dia akan jadi qalami. Kalau pen kamu, dia jadi qalamuka. Kalau pennya dia yang tak ada, dia akan jadi qalamuhu. Kalau pen dia untuk seorang perempuan, dia akan jadi qalamuha. Puan nak cuba? Yang kedua tu haza. Okey. Haza kita. Kalau ni qalamun, dia jadi qalami. Kalau kitabun jadi apa? Kitabi. Barakallahu fiik. Masya-Allah. Okey. Ulang. Haza. Haza kitabi. Okey, kalau buku kamu. Ini buku kamu. Haza kitabuka. Barakallahu fiik. Masya-Allah, mumtazah. Kemudian yang ketiga. Ini kitabnya, nya lelaki. Ini kitab dia. Kitab kepunyaan dia. Okey. Haza kitabuhu. Barakallahu fiik. Kalau saya nak cakap ini kitab dia untuk perempuan. Haza kitabuha. Barakallahu fiik. Masya-Allah. Mumtazah. Jadi walaupun pertama tapi Puan nampak maksudnya kalau qalami, miya ni maksudnya ganti nama saya. Maksudnya ini pen saya. Kalau qalamuka, ini pen kamu tetapi untuk lelaki. Hadza qalamuhu, ini pen dia untuk lelaki. Hadza qalamuha, ini pen dia untuk perempuan. Boleh? Adik yang kat belakang tu nak cuba tak? Puan Samsiah, kan ada anak kat belakang tu. Nak cuba yang nombor 2? Boleh? Okey, sarirun. Haza. Haza sari. Haza. Haza sari. Jangan malu. Haza sari. Haza sariri. Masya Allah. Mumtazah. Kemudian yang kedua. Dah boleh dah tu. Haza sari. Ini sarir ni apa maksud dia, adik? Tahu tak apa maksud sarir? Tak. Sebelum tu Ustaz tanya. Tahu tak apa maksud sarir? Tak. Sarir ni katil. Katil atau apa. Ini katil kamu bagi lelaki. Macam mana? Haza. Haza sariruka. Barakallahu fiik. Kalau ini katil dia untuk seorang lelaki, macam mana? Haza sariruhu. Barakallahu fiik. Mumtazah. Masya Allah. Kalau ini katil dia untuk seorang perempuan. Haza sariruha. Barakallahu fiik. Mumtazah. Masya Allah. Cuma kena hafal je. Kalimah-kalimah ni nanti dah boleh cakap Arab dah. Kalau orang tanya, ni siapa punya? Haza sariri. Ini katil saya. Kalau adik pegang pen, orang tanya, ni pen siapa? Haza qalami. Kan? Ini pen saya. Kalau orang tanya, ni pen awak ke? La, haza qalamuka. Ini tak, ini pen awak. Kan?
Okey, boleh? Masya-Allah, tabarakallah. Okey, kemudian Puan Habsah. Untuk yang ketiga, ismun. Ismun. Aha. Hadza ismi. Barakallahu fiik. Ini nama saya. Okey. Kemudian, ini nama kamu. Hadza ismuka. Barakallahu fiik. Ini namanya. Hadza ismuhu. Kalau ini namanya perempuan. Hadza ismuha. Barakallahu fiik. Mumtazah. Masya-Allah. Mia. Kemudian Puan Siti Samiah. Ya Ustaz. Mindilun. Hadza mindili. Apa maksud mindil? Sapu tangan. Sapu tangan. Okey. Saya nak cakap ini sapu tangan saya. Hadza mindili. Ini sapu tangan kamu. Hadza mindiluka. Ini sapu tangannya. Hadza mindiluhu. Lelaki. Ini sapu tangannya untuk perempuan. Hadza mindiluha. Barakallahu fiik. Masya-Allah, mumtazah. Kemudian Puan Nursiah. Ibnun. Ma makna ibnun? Anak lelaki. Okey, saya nak cakap ini anak lelaki saya. Hadza ibni. Ini anak lelaki dia. Anak lelaki kamu. Hadza ibnuka. Ini anak lelaki dia. Lelaki. Untuk lelaki. Hadza ibnuhu. Dan ini anak lelaki dia untuk perempuan. Hadza ibnuha. Barakallahu fiik. Masya-Allah, mumtazah. Mia. Kemudian Sayyaratun. Puan Anisa. Boleh Puan Anisa Muhammad? Puan Anisa, boleh nak cuba? Tak ada. Puan Anisa nak cuba ke? Mungkin tak buka suara kot. Puan kena buka suara dulu. Okey, Puan Anisa. Okey. Sayyaratun. Ma makna sayyarah? Kereta kan? Kereta. Okey. Saya nak cakap ini kereta saya. Hadza saya roti. Barakallahu fiik. Masya-Allah. Ini kereta kamu. Tak boleh guna hazah. Tak boleh guna hazah. Sayyaratun isim muannas. Kalau muannas kita guna apa? Hazihi. Masya-Allah, tak perasan saya. Saya pun tak perasan. Okey, saya nak kata hazihi saya Rotun. Kalau nak cakap kereta saya. Hazihi saya roti. Okey, kalau ini kereta kamu, seorang lelaki. Hazihi. Dia tak boleh guna hazah sebab ini isim muannas. Isim muannas kena guna hazihi. Ya. Okey. Hadza saya roti. Hazihi. Puan kena gantikan kepada hazihi. Okey. Ya. Hazihi saya rotuka. Saya rotuka. Okey. Okey, kalau saya nak cakap ini kereta dia. Seorang lelaki. Dia lelaki kan? Macam mana nak cakap? Kalau lelaki Hadza juga. Hazihi. Hazihi saya rotuhu. Kalau ini kereta dia untuk perempuan. Hazihi saya rotuha. Barakallahu fiik. Masya-Allah, mumtazah. Mia. Kemudian kita pergi kepada Puan Saniah. Puan Saniah, miftahun. Boleh Puan Saniah? Saya rasa kena buka suara dulu. Okey. Miftahun. Haza ke hazihi miftahun? Haza. Okey, barakallahu fiik. Okey. Ini kunci saya. Haza miftahi. Kalau ini kunci Haza dia. miftati. Okey, kalau ini kunci kamu.
Haza miftahuka. Kalau ini kuncinya. Haza miftahuhu. Kalau ini kuncinya bagi perempuan. Haza miftahuha. Barakallahu fiik, masya-Allah, mumtazah, miah. Kemudian kepada Puan Zabidah, yadun. Yadun hazihi ke hadza? Hazihi. Barakallahu Mu'annas. fiik. Kenapa hazihi? Sebab dia mu'annas. Mu'annas kenapa? Sedangkan Sebab dia anggota. Anggota badan. Anggota yang Berpasangan. berpasangan. Masya-Allah. Okey, mumtazah. Okey, silakan. Ini tangan saya. Hazihi yadi. Ya ke Ustaz? Hazihi Yadi. yadi je. Yadi je. Oh, okey. Hazihi yadi. Okey, kalau ini tangan kamu. Hazihi yaduka. Ya ke Ustaz? Ya, kalau ini tangannya. Hazihi yaduhu. Ini tangannya perempuan. Hazihi yaduha. Barakallahu fiik. Okey, alhamdulillah. Kemudian kita dah tengok macam mana kita nak ubah bila mana kita bercakap untuk diri kita, bila mana kita yang berkata, kemudian dengan orang yang kita bercakap dengannya, contohnya kamu, kemudian yang ghaib, yang ghaib ni yang tak ada dekat lah. Contohnya dia lelaki dan dia perempuan. Okey, kemudian kita pergi kepada latihan yang seterusnya yang nombor 6 ni. Yang nombor 6 ni adalah untuk kalau kita nak bagi tahu yang kita mempunyai, kamu mempunyai, dia mempunyai lelaki dan dia mempunyai perempuan. Boleh? Li, laka, lahu, laha. Contohnya, saya nak bagi tahu yang saya ada seorang adik perempuan, saudara perempuan. Maka saya akan bagi tahu li ukhtun wahidatun. Li ukhtun wahidatun. Saya ada seorang saudara perempuan. Kalau saya nak cakap saya ada rumah yang besar, siapa nak cuba? Saya ada rumah yang besar. Macam mana? Boleh cuba Puan Nuhayati? Ali baiti kabirati. Li tak boleh sebut baiti sebab kita dah sebut li. Li tu maksudnya saya ada. Li baitun. Li baitun kabiratun. Kenapa pula kabiratun? Sifat besar. Ya, tapi kan dia punya mausuf tu adalah muzakkar, baitun. Kalau dia punya mausuf dia muzakkar, maka sifat dia kena muzakkar. Jadi li baitun kabirun. Kabirun. Barakallahu fiik. Li baitun kabirun. Maksudnya saya ada rumah yang besar. Okey. Kemudian yang kedua, kalau saya nak tanya kamu, adakah kamu? Pada kamu. Jadi dia sebut dekat sini, alaka akhun? Adakah kamu mempunyai saudara lelaki? Alaka akhun? Jadi jawapan dia dekat sini, la. Mali akhun. Dia kata tidak. Saya tidak mempunyai saudara lelaki. Okey, tapi kalau dia tanya, kita tanya alaka akhun? Kalau dia nak kata ya, maka dia akan jawab na'am li akhun. Nampak tak? Masa buang ma tu, buang la ganti na'am. Kalau tak ada, maka kita kata la ma li. Ma ni maksudnya tak ada. Dia tak boleh sebut la li akhun, salah. Maksudnya kalau la li akhun maksudnya tidak, saya ada saudara. Tapi kat sini bila tidak, dia mesti datang dengan ma, la, mali. La tidak, ma ni maksudnya tiada juga, li tidak mempunyai akhun. Alaka akhun, kan? Adakah kamu mempunyai saudara lelaki? La, mali akhun.
tidak, saya tidak mempunyai saudara lelaki. Tapi kalau jawapan dia ada, maksudnya kalau saya tanya alaka akhun? Naam. Li akhun. Li akhun. Okey, boleh faham? Fahim Tum? Faham. Ustaz, saya nak tanya. Fahim Laka, Ustaz. laka tu maksudnya kamu ada. Tapi bila kena ke letak alaka, melainkan soal. Tak, alaka ni adakah? Oh, alaka. Jadi bukannya Alaka akhun, adakah kamu? Contohnya ahadza qalamun, adakah ini pen? Kan? Maksud tu dia menggantikan kepada maksudnya tu soalan. Alaka, adakah kamu mempunyai? okey, kalau tak ada tu, boleh? Laka akhun, boleh juga kalau kita nak tanya, tapi dalam bentuk persoalan tu, kalau laka akhun tu maksudnya kita kena dalam nada suara lah. Laka akhun, boleh juga maksudnya adakah dia akan jadi laka akhun ni seolah-olah kita hazafkan tu. Tapi sebenarnya ada itu adalah lebih sempurna ayat tu. Oh, okey. Kan? Alaka akhun. Alaka akhun, tapi biasanya kalau kita nak bercakap dengan orang, kadang dia akan tanya, alaka akhun, adakah awak punya abang? Kadang tak pun, dia kata laka akhun. Dia macam dia tak akan jadi soalan ataupun dia akan jadi satu macam pelik, macam laka akhun, maksudnya benda yang bukan bentuk soalan tapi dia akan jadi macam engkau ada abang, macam tu dia panggil apa, istighraq ataupun macam apa kalau bahasa Melayu ni, engkau ada abang macam tu. Kamu ada abang? Kamu ada abang, dia macam pelik lah. Tapi kalau ada tu dia akan jadi adakah kamu mempunyai abang? Ada abang. Macam tu. Boleh? Okey. Ustaz nak tanya. Kalau kita tanya untuk perempuan, bolehkah kita guna alaki? Ya, betul. Sebab sekarang ni kita hanya ambil untuk perempuan. Nanti kita akan belajar untuk lelaki. Kita akan belajar untuk perempuan. Tak sesuai. Bukan tak sesuai. Memang tak boleh kalau kita bercakap dengan perempuan, kita guna laka. Kita kena guna laki. Tapi benda tu dia tak sampai lagi. Dia cuma terangkan untuk perempuan je. Untuk laki je dulu. Maksudnya kalau saya bercakap dengan Puan Sania, saya kena tanyalah, alaki akhun, adakah kamu mempunyai saudara lelaki? Tak bolehlah saya cakap alaka akhun. Salah penggunaan tu. Sebab kalau perempuan kena guna ki. Kalau lelaki guna ka. Sebab tu tadi saya terjemahkan dulu kepada kamu lelaki. Boleh? Faham. Okey. Alaka akhun la mali akhun. Dia kata, adakah kamu mempunyai saudara lelaki? Tidak, saya tidak mempunyai saudara lelaki. Okey, kemudian kita tengok lahu ataupun laha pula. Okey, kat sini dia tulis nombor 3, ukhti laha tiflun saghirun. Ukhti laha. Dia dah ni satu ayat penyata lah, satu ayat khabar, ayat yang nak menceritakan. Dia kata ukhti. Apa maksud ukhti? Saudara perempuan aku, laha padanya tiflun saghirun. Maksud dekat sini, tiflun ni maksudnya kanak-kanak ataupun bayi. Maksudnya kalau tiflun ni orang akan tahulah bayi, maksudnya kanak-kanak lah. Dia akan cakap dekat situ tiflun maksud dia kanak ataupun bayi, saghirun ni kecil. Sebab kalau tiflun saghir maksudnya baby lah, yang masih baby, yang belum mungkin dalam umur kurang daripada setahun. Tapi kalau dah atas setahun tu, kalau orang sebut tiflun pun orang dah tahu yang itu adalah baby. Tapi Arab ni dia suka tiflun saghirun tu sebagai takkid lah, bayi yang kecil. Ukhti laha tiflun atau muzakkar ya Ustaz? Naam, kat sini kalau dia kata ukhti laha tiflun saghirun, maksud dekat sini dia kata saudara perempuan saya, laha dia ni mempunyai anak lelaki ataupun bayi lelaki yang kecil. Kalau dia nak kata bayi lelaki, bayi perempuan, mungkin dia akan cakap tiflatun saghiratun. Tiflatun saghiratun. Tiflatun saghiratun. Itu kalau perempuan lah. Kalau dia ada anak perempuan, apa maknanya bayi perempuan. Tapi yang ni tiflun saghirun adalah bayi lelaki yang kecil. Ukhti, maksud dia cakap kat sini, ukhti laha tiflun saghirun.
Ataupun masuk dekat sini saudara perempuan saya laha mempunyai, dia ni ada tiflun soghirun. Kenapa dekat sini dia guna laha? Sebab dia kembali kepada ukhti. Ukhti ni muannas, maka bila muannasnya perempuan kita kena guna laha. Tak boleh kita guna lahu sebab sini adalah muannas. Fahim Tom? Fahimna. Okey. Kemudian nombor 4, zamili lahu akhun wa ukhtun. Apa maksud zamili? Zamili maksudnya kawan saya. Zamili, kawan saya. Jadi kawan saya ni kawan saya lelaki lah sebab dia guna zamili. Kalau perempuan zamilati, zamilah. Tapi ni kawan lelaki, zamili lahu. Dia ni mempunyai seorang akhun, maksudnya dia ada saudara lelaki dan dia ada saudara perempuan. Dia ada adik-beradik lelaki dan ada adik-beradik perempuan. Jadi zamili lahu. Hu ni kembali kepada siapa? Zamili. Kembali kepada zamili. Sebab dia isim muzakkar, maka kita guna lahu. Akhun, saudara lelaki. Wa ukhtun, saudara perempuan. Sahabat saya, kawan saya, dia mempunyai saudara lelaki dan saudara perempuan. Okey. Fahim Tom? Fahimna. Macam mana kita nak menggunakan li, laka, lahu dan laha? Boleh? Boleh. Okey. Kemudian kita tengok pada contoh yang seterusnya dekat sini. Dia kata naqul indi kitab wa naqul li akhun la naqul indi akhun. Okey. Kalau dekat sini dia nak membetulkan bahasa Arab yang fasih, bahasa Arab yang betul. Kalau kita nak cakap saya ada kitab, di sisi saya kitab, maka yang tepatnya kita guna indi kitab. Indi kitab. Dan bila mana kita ada, nak sebut kita ada abang ataupun kita ada saudara lelaki ataupun saudara perempuan, maka tidak sesuai untuk kita kata indi akhun. Indi akhun ni tak sesuai. Kalau untuk saudara, maka dia lebih tepat kalau kita guna li akhun. Maksudnya dekat sini kalau dekat sini mungkin boleh kita kata kalau suatu benda, maka kita boleh kata indi kitab. Saya mempunyai kitab. Tapi tak sesuai kalau saya ada kitab, saya nak kata li kitab. Benda yang tak bernyawa ke? Kalau dekat sini dia kata maksudnya benda yang tak bernyawa, contohnya miftah. Maksudnya kita akan sebut dengan indi. Maksudnya indi miftah, indi sayarah, indi bait. Tapi kalau untuk zamil ataupun kawan ataupun saudara lelaki ataupun saya ada apa lagi, ada ibu li ummun, saya ada mak, maksudnya tak boleh kata indi ummun, maksudnya sebut li. Sebab ni dia betulkan lah, dia kata kita kena sebut indi kitab wa naqul li akhun la naqul, dan jangan kita kata indi akhun. Jangan kalau kita nak kata kita ada abang, maka penggunaan yang tepat itu adalah li akhun, bukan indi akhun. Tapi kalau kadang-kadang bila bercakap ada je orang Arab yang kata indi akhun ataupun, tapi lebih kepada li akhun lah, itu adalah yang lebih tepat lah. Fahim Tom? Fahimna. Ustaz ada soalan Ustaz? Ya. Ustaz, kalau li akhun, kalau li macam tadi li baitun okey ya. Maknanya li tu boleh guna untuk dua jenis lah. Maknanya berakal dengan tidak berakal. Tapi maksudnya kalau li itu adalah lebih sesuai untuk kita guna indi. Indi baitun. Untuk yang selain daripada yang berakal tu lah. Maksudnya kalau dekat sini, tapi dekat sini pun dia guna juga kan. Maksudnya kalau dekat sini dia tak cakap pun indaka qalamun la ma indi qalamun. Dia tak cakap la ma li qalam. Tak. Maksudnya indi itu adalah lebih sesuai untuk digunakan kepada
saya mempunyai. Boleh? Boleh. Isim, Terima kasih. isim lah. Ada lagi soalan? Jadi dia digunakan untuk isim. Ya, memang kedua-duanya digunakan untuk isim. Cuma penggunaan indi adalah kepada benda ataupun barang. Tetapi kalau kita nak kata abang ataupun orang, seseorang, maka kita menggunakan kita guna li itu adalah lebih sesuai. Sebab tu dia kata dekat sini, naqulu indi kitabun wa naqulu li akhun. La naqul indi akhun. Maksudnya jangan kita kata li macam indi akhun. Maksudnya kalau dengan orang maksudnya kita gunakan li itu adalah lebih tepat daripada kita kata indi. Okey. Boleh? Okey. Kemudian kita ambil pula untuk latihan yang berikutnya, dia kata kita ambil ma'a. Okey, sebelum ni pada pembelajaran yang atas kita dah ambil beberapa isim harfu jar. Harfu jar ni bila mana datang harfu jar, maka dia akan menyebabkan kalimah selepasnya berbaris bawah. Contohnya macam min, ila, kan? Contohnya ilal madrasati. Kan? Minal baiti, daripada rumah. Kemudian fil madrasati, di sekolah, kan, yang kita ambil sebelum ni. Ala, atas, alal maktabi. Hari ini kita ambil satu lagi daripada harfu jar, iaitu ma'a. Setiap perkataan yang datang selepas ma'a, maka dia kena baris bawah. Kenapa? Sebab ma'a ini adalah harfu jar. Dia macam ila, macam ala. Ma'a ni maksudnya bersama. Ma'a maksudnya bersama. Contoh yang dibagi dekat sini, yang pertama, kharaja hamidun ma'a khalidin. Nampak? Kharaja hamidun ma'a khalidin. Nampak? Selepas ma'a, terus dia akan jadi baris bawah. Ma'a khalidin. Hamidun telah keluar bersama Khalid. Telah keluar Hamid bersama dengan Khalid. Tapi kalau dekat sini bukan ma'a, contohnya wa, maka dia tak akan jadi baris bawah. Dia akan jadi kharaja hamidun ma'a wa khalidun. Telah keluar Hamid dan Khalid. Tapi kalau ada ma'a, dia mesti jadi khalidin. Bersamalah. Tadi dan kan, yang ni bersama. Maksudnya telah keluar Hamid bersama dengan Khalid. Okey, kemudian yang kedua, tengok zahabat tabibu ma'al muhandisi. Telah pergi doktor itu bersama dengan jurutera itu. Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Kemudian yang ketiga, jalasa al-mudarrisu. Jalasa al-mudarrisu ma'al mudiri. Telah duduk guru itu bersama dengan guru besar itu. Jalasa al-mudarrisu ma'al mudiri. Okey, kemudian yang keempat, dia datangkan bentuk soalan. Man ma'aka ya Ali? Ni tadi apa maksud dia? Kamu untuk lelaki. Jadi dia tanya dekat sini, man ma'aka ya Aliyu? Siapa yang bersama dengan kamu wahai Ali? Ma'i zamili. Bersama dengan saya adalah kawan saya. Nampak? Ma'i, dia menggunakan ganti nama tadi. Ya tadi. Al-mutakallim. Ma'i. Dia tak sebut ma'a ana. Tak, dia sebut ma'i. Man ma'aka ya Ali? Ma'i zamili. Siapa yang bersama dengan kamu wahai Ali? Bersama dengan saya, kawan saya. Okay. Kemudian yang nombor 5, contoh dia bagi dekat sini. Aminatu ma'aha zawjuha.
Aminatu Bersama ma'aha zaujuha. Aminah bersama dengannya. Kenapa kita gunanya dekat sini? Ha kat sini sebab Aminah. Aminah. Kalau saya letak dekat sini nama lelaki, maksudnya kena letak dekat sini ma'ahu. Contohnya Muhammadun ma'ahu. Okey, sebab dekat sini Aminah, Aminatu ma'aha zaujuha. Aminah ini bersama dengannya suaminya. Nya ni kembali kepada siapa? Zaujuha, ha ni kembali kepada siapa? Aminah. Aminah. Barakallahu fikum. Okey. Jelas. Kemudian kita tengok yang nombor 6. Contohnya dia kata dekat sini. Kharaja abi minal baiti. Telah keluar ayah saya daripada rumah. Man kharaja ma'ahu. Siapa yang keluar dengannya? Nya ni siapa? Ayah. Abi. Ayah. Masya Allah. Barakallahu fik. Okey. Kharaja abi minal baiti. Man kharaja ma'ahu. Kharaja ma'ahu ammi. Telah keluar bersama dengannya. Nya ni ayah. Ammi. Pakcik saya. Ammi. Kalau Arab dia ada beza. Kalau pakcik belah ayah dia panggil ammi. Kalau pakcik belah ibu dia panggil khali. Kalau tuan-tuan tengok, jadi dia tak adalah, tak terkelirulah kita. Kalau kita tanya, man ma'aka, siapa yang bersama awak? Ma'i khali. Jadi kita tahu khali itu adalah pakcik belah mak, adik-beradik mak dia. Tapi kalau dia kata ma'i ammi, pakcik belah mak lah. Boleh? Mak bapak. Ammi, pakcik belah ayah. Khal, pakcik belah mak. Boleh? Boleh. Okey. Faham tu. Faham nak. Alhamdulillah. Kemudian kita pergi kepada nombor 8. Okey, nombor 8 siapa nak baca? Dah kita berhenti tadi dekat Puan Nur Hayati, Puan Zabidah sudah. Puan Roslina Omar boleh baca tak yang nombor 8? Baca. Yang nombor 8. Contoh ataupun ayat nombor 8 ni dia bagi. Yang panjang-panjang ni. Baitu. Okey. Nampak tak anak pandai yang saya tunjuk? Nampak tak dekat skrin ni yang ni? Oh, bintun. Baitun. Okey, cuba baca. Baitun ke? Ya. Okey. Baitun. Baitun apa maksudnya? Apa maksud baitun? Rumah. Okey, selepasnya tu apa? Baitukar. Baitukar apa maksud dia? Baitukar rumah kamu lelaki. Okey, baik. Kemudian? Baituhu rumah kepunyaan dia lelaki. Okey, kemudian? Baituha rumah kepunyaan dia perempuan. Kemudian? Baiti rumah saya. Barakallahu fiik. Okey, Puan Kamsiah boleh baca yang bawah ni? Bawah baitun. InsyaAllah abun. Okey, barakallahu fiik. Abun apa maksud dia? Abun ayah. Okey, masya-Allah. Okey, kemudian? Abuka. Apa maksudnya? Ayah awak, ayah engkau. Barakallahu fiik. Kemudian? Abuhu. Ayahnya. Barakallahu fiik. Kemudian? Abuha, ayahnya perempuan. Kemudian? Abi, ayah saya. Barakallahu fiik. Masya-Allah. Okey, kemudian Puan Sawiyah. Yang seterusnya bawa abun tu. Ahun. Okey, apa maksud ahun? Saudara lelaki. Okey, kemudian? Ahuka. Saudara lelaki, kamu lelaki. Okey. Ahuhu. Saudara lelakinya. Okey. Ahuha, saudara lelakinya perempuan. Akhi, saudara lelaki saya. Barakallahu fiik. Okey. Kemudian yang nombor 1, Puan Mazlina boleh baca tak? Baca dengan baris. Cuba Ustaz. Barakallahu fiik. Abi wa ummi fil baiti. Apa maksudnya?
ayah saya dan ibu saya di rumah. Barakallahu fiik. Masya Allah, mumtazah. Kemudian Haji Wan. Nombor 2. Nombor 2. Aha. Aina abuka ya Hamidun. Okey. Zahaba ila sauki. Ila suq. Ila suki. Barakallahu fiik. Apa maksudnya tuan? Di mana di mana ayah awak? Okay. Barakallahu fiik. Jawapan dia? Dia keluar. Dia pergi ke pasar. Barakallahu fiik. Masya Allah, mumtazah. Aina abuka ya Hamid? Mana ayah kamu wahai Hamid? Hamid kata zahaba ila suq. Dia telah pergi ke pasar. Okey, kemudian Puan kejap. Puan Nursiah nombor 3 boleh? Puan Nursiah dengar? Ada ke? Okey, nombor 3. Nombor 3. Zainabu. Tak, bawah nombor 3. Yang tu nombor 2. Akuka tabibun la huwa mudarrisun. Apa maksud dia? Adakah saudara lelaki awak doktor? Tidak, dia seorang guru. Barakallahu fiik, mumtazah. Nombor 4, Puan Fatimah. Nombor 4, Puan Fatimah. Ada Puan Fatimah? Apa kalau Puan Fatimah tak bersedia, nanti kalau dah sedia bagi tahu sebab saya rasa mungkin tak buka kot, tak buka suara. Cuba buka suara. Ke ataupun tak bersedia? Tak ada. Okey, kita pergi kepada Puan Hayati. Nombor 4. Ya Ustaz. Okey, baca yang nombor 4. Zainabu. Masya Allah. Fi riyadhi ke riyadu Ustaz? Fi riyadhi. Okey, kenapa Puan sebut fi riyadhi? Oh, sebab selepas fi tu. Barakallahu fiik. Okey. Akhuha fi ta'ifa fi ta'ifi. Wa abuha fil madinati al-munawwarah. Munawwarah apa? Al-munawwarah. Al-munawwarah. Fil munawwarati. Fil madinatil munawwarati. Sebab dia jadi sifat kepada Al-Madinah. Bila Madinah baris bawah, Munawwarah pun kena baris bawah. Maksud dia Puan? Zainab di Riyadh. Okey, Zainab berada di Riyadh. Kemudian Riyadh, akuha dan adik saudara lelaki dia. Saudara lelaki Zainab ni di Taif. Okey. Dan bapa dia di Madinah Munawwarah. Barakallahu fiik. Kenapa dekat sini dia guna akhuha, tak guna akhuhu? Sebab dia adalah perempuan Zainabu. Barakallahu fiik, mumtazah, masya-Allah. Okey, kemudian kita pergi kepada nombor 5, Puan Zaharah, boleh? Puan Zaharah Mustafa. InsyaAllah Ustaz. Okey, baca nombor 5. Hazal talibi. Haza. Kenapa talibi? Talibu. Okey. Hazal talibu. Abuhu. Wazir. Wazir. Okey. Wa ukhwatu. Wa akhu. Wa akhuhu. Okey. Tajiru. Tajir. Bila tak ada alif lam, macam mana? Tajirun. Okey. Kabirun. Okey. Saya nak tanya Puan Zahra. Puan Zahra hari tu sempat tak belajar kita sifat dan mausuf? Tak sempat. Tak sempat Okey, saya nak tanya kepada sekejap sebelum tu Puan Umi Aida. Wa akhuhu tajirun kabirun. Mana sifat, mana mausuf? Puan Umi Aida ada?
Okey, Ada Ustaz. okey, wa akhuhu tajirun kabirun. Mana sifat, mana mausuf? Masuk kabirun. Mausuf. Aku. Sifat tu mausuf. Sifat mausuf. Aku. Tajirun kabirun. Mana sifat, mana mausuf? Tajirun. Tajirun mausuf. Tajirun mausuf, sifat dia Kabirun. kabirun. Okey. Okey, Puan Zahra baca tadi kan? Hazat talibu, apa maksud dia? Ini pelajar Abu Wazir. Tak tahu. Okey. Ini pelajar ni pelajar lelaki lah sebab talibun. Kalau pelajar perempuan dia akan guna hazihi talibatun. Okey, hazat talibu, ini pelajar lelaki, abuhu ayahnya wazirun, seorang menteri. Wazirun menteri. Wa akhuhu dan abangnya tajirun kabirun, dan abangnya seorang peniaga yang besar. Maksudnya seorang businessman yang hebat lah. Yang besar ni maksudnya businessman yang dah maju perniagaan dia. Ini pelajar, ayahnya menteri dan abangnya seorang peniaga ataupun seorang businessman yang besar, yang hebat. Okey. Kemudian kita pergi kepada Puan Umi Aida, boleh yang nombor 6 sambung. Boleh Ustaz. Okey, cuba. ذهب أخي إلى المدرسة وذهب أبي إلى الجامعة. جامعة. Okey, apa maksud dia? Telah pergi saudara saya ke madrasah dan telah pergi bapa saya ke universiti. Okey, zahaba akhi maksudnya telah pergi abang ke, maksudnya akhi ni boleh kata saudara lelaki lah. Dia tak kisahlah sama ada abang ataupun adik. Zahaba akhi telah pergi saudara lelaki saya ilal madrasah, ke sekolah. Nampak? Ila al madrasati. Wa zahaba abi, dan telah pergi ayah saya ilal jami'ati, ke universiti. Mungkin ayah dia pensyarah, abang dia mungkin guru kan. Sebab kat sini akhi ila madrasah, ataupun abang dia boleh jadi pelajar ke. Okey. Kemudian nombor 9, Puan Rashidah boleh baca semua nama-nama yang ada ni. Muhammadun. Puan Rashidah ada tak? Ya, Okey. Rashidah Wari Ustaz. Ya. Okey. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Muhammadun. Okey, berhenti kejap Puan. Okey. Pada nama-nama yang lelaki yang memang tidak ada menunjukkan ciri-ciri perempuan, ciri-ciri muannas. Kan Muhammadun, tak ada pun ta marbutah. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Muhammadun. Jadi Mahmudun, afwan. Mahmudun. Jadi bila nama-nama lelaki yang memang jelas tak ada tanda-tanda perempuan, maksudnya tak ada nama tu dengan tanda ta marbutah. Sebab kita tahu kalau perempuan itu dengan tanda akhir dia adalah dengan ta yang bulat tu kan. Jadi kita letakkan baris dua hadapan. Okey, tetapi kalau dia nama tu nama lelaki tetapi dia ada ciri-ciri muannas, sebab ada berakhir dengan ta marbutah, maka dekat itu kita tak boleh menerima tanwin, dia tak boleh menerima tanda dua. Boleh baca terus Puan Rashidah tadi? Ya. Hamzatun, Hamazatu ke? Hamzatu. Tolhatu. Okey. Tolhatu. Asamatu. Asamatu. Usamatu. Muawiyatu. Ikrimatu. Ikrimatu. Okey, kalau nama lelaki tetapi ada tanda dia ta marbutah. Ta marbutah ni tanda isim tu isim muannas. Maka dia tidak boleh menerima
tanwin. Contohnya Hamzatu, Hamzah. Kalau berhenti kita sebut Hamzah. Ada orang perempuan nama Hamzah? Tak ada kan? Maksudnya bila disebut Hamzah kita akan teringat bapa saudara Nabi. Kan? Hamzah. Jadi bila Hamzah dia kena sebut Hamzatu. Dia tak boleh sebut Hamzatun. Sebab Hamzah ini dia tak boleh menerima tanwin. Jadi dia Hamzatu. Kemudian yang kedua Talhah. Kita biasa dengan nama orang Talhah kan? Talhah ni antara nama sahabat-sahabat Nabi, sahabat Nabi. Jadi kalau dalam bahasa Arab disebut Talhatu. Kemudian Usamah. Kan biasa kita dengar nama orang Usamah. Usamah bin Laden. Usamah tu jadi kalau dalam bahasa Arab ditulis kat situ Usamatu. Kalau Muawiyah, Muawiyatu. Ikrimah, Ikrimatu. Dia maksudnya tak boleh menerima ta marbutah. Fahim tum? Fahim. Okey, kalau fahimna, kita cuba tengok dekat sini. Okey. Kepada Puan Rasida Sajid. Yang pertama ni, boleh baca dengan baris akhir. Qalidun. Puan Rasida ada? Rasida Sajid. Kalau tak ada, kita pergi kepada Wan Dayang. Qalidun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Puan, boleh baca yang pertama ni? Khalidun. Khalidun. Barakallahu fiik. Puan Emilia yang kedua. Hamzah. Hamzatu. Hamzatu. Kenapa Puan baca Hamzatu? Sebab dia nama lelaki yang saya tunjuk ni apa? tak Sebab boleh ada tanwin. ada ta marbutah. Barakallahu fiik. Okey Puan Aziza nombor 3. Ada Puan Aziza? Amarun. Ammarun. Okey. Kemudian Puan Juli nombor 4. Puan Juli ada? Puan Juli ada? Puan Juli nombor 4 tak ada. Okey, Puan Roslizawati nombor 4. Anasun. Anasun. Kan kita biasa baca Anas. Anasun nama khadim Nabi iaitu sahabat Nabi yang bernama Anasun. Okey, barakallahu fiik. Kemudian kita pergi kepada Puan Sharifah. Okey, Puan Nurhayati. Nurhayati Osman. Selepas Anasun, apa dia? Muawiyatu. Muawiyatu. Barakallahu fiik. Kemudian nombor 3, Puan Anissa Muhammad. Hamidun. Hamidun. Kan ada nama orang lelaki Hamid. Hamid ni Hamid ataupun Hamidun. Okey, kemudian Puan Wan Mahizan yang seterusnya. Selepas Hamidun. Usamatu. Usamatu. Barakallahu fiik. Kemudian Puan Emilia nombor 4. Ikrimatu. Barakallahu fiik. Ikrimatu. Kemudian nombor 5, Puan Sharifah Hamzah. Abbasun. Abbasun. Kemudian Puan Saniah. Muhammadun. Puan Saniah. Muhammadun. Barakallahu fiik. Kemudian yang terakhir Puan Samsiah. Tolhatu. Tolhatu. Barakallahu fiik. Jadi kita tengok, kalau kita tengok nama tu nama lelaki tetapi berakhir dengan ta marbutah. Ta marbutah tu ta bulat. Sebab kalau kita belajar bahasa Arab, antara kita nak kenal kalimah tu isim muannas ataupun isim muzakkar, maka kita tengok antara ciri-ciri muannas tu ada ta marbutah, ta yang bulat. Tapi kalau nama tu nama lelaki tetapi ada ta marbutah, maka dia sendirinya dia tak boleh menerima tanwin. Dia tak boleh terima tanda dua. Jadi bila kita nak sebut Hamzatu, dia tak akan jadi Hamzatun. Sama juga macam Fatimatu, kan? Fatimatu, Aisyatu.
Kemudian kita tengok kalimah-kalimah yang baru yang ada dalam pembelajaran yang lepas. Yang pertama az-zamilu. Apa maksud az-zamilu? Kawan. Kawan. Az-zawju. Apa maksud az-zawju? Suami. Suami. Wahidun. Satu. Fata. Pemuda. Fata ni pemuda lelaki lah. Masa budak lelaki, pemuda lelaki. Ma'a. Bersama. At-tiflu. Bayi. Bayi, kanak-kanak. Okey. Kuwaitu. Kuwait. Negara Kuwait. Okey. Al-lughatu. Bahasa. Okey, bahasa. Al-lughatul arabiyyatu. Bahasa Arab. Al-lughatu al-injiliziyatu. Bahasa Inggeris. Okey. Kemudian kita masuk kepada pembelajaran yang ke-11. Yang ni yang mudah je. Sebab pembelajaran yang ke-11 ni dia nak menceritakan macam mana kita nak cerita rumah saya. Jadi saya nak seorang baca sampai perenggan yang pertama dengan baris yang betul. Tadi kita berhenti dekat Puan Samsiah. Puan Siti Samiah. Saya baca. Saya cuba. Okey. Hadza baiti. Baca daripada atas. Baiti. Baiti. Okey. Hadza baiti. Baiti amama al-masjidi. Barakallahu fiik. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. Hazihi ghurfati. Fiha nafizatun kabiratun. Wa mirwahatun jamilatun. Hadza sariri wa hadza kursiyun. Wa hadza kursiyi wa hadza maktabi. Sa'ati wa qalmi wa qalami wa kitabi alal maktabi wa haqibati tahtal maktabi nafizatun okey urfati maftuhatun. Barakallahu fiik, masya-Allah, mumtazah. Tak ada baris pun boleh baca. Maksudnya dah boleh tahulah. Jadi kalau agak Puan boleh terjemahkan tak sikit-sikit apa yang Puan baca? Cuba. Okey. Ini rumah saya. Baiti. Okey, tadi kita dah belajar kalau baitun rumah, bila kita nak kata rumah saya baiti ataupun rumahku, okey? Okey, rumahku, rumah saya. Okey. Kemudian rumah saya hadza baiti. Ini rumah saya. Baiti amamal masjidi. Rumah saya di hadapan masjid. Rumah saya depan masjid. Depan masjid. Okey, baiti jamilun. Rumah saya cantik. Barakallahu fiik. Fihi hadiqatun saghiratun. Di dalam rumah itu kalau kita terjemah, Puan, kita cuba gunakan terjemah harfiah, boleh tak? Fihi maksudnya padanya, ataupun di dalamnya. Fi itu di dalam, hi ni kembali kepada apa? Rumah, baiti. Kenapa kita guna hi? Sebab baiti. Baiti itu muzakkar, maka kita gantikan fihi, maksudnya dalamnya ada apa? Okey. Fihi. Dalamnya ada taman yang kecil. Taman yang kecil. Okey. Dekat sini dia gunakan sifat wa mausuf. Kan? Yang kita belajar. Fihi hadiqatun saghiratun. Tengok. Bila mana hadiqah ini berbaris hadapan, maka sifat juga berbaris hadapan. Kemudian bila hadiqah ni isim muannas, sifat dia pun ikut juga muannas. Fihi hadiqatun saghiratun. Di dalamnya ada taman yang kecil. Okey, terus Puan. Hazihi ghurfati. Ada bilik. Okey, ini ada bilik. Tak, hazihi ghurfati. Fiha dalamnya. Puan, terjemahkan dulu hazihi ghurfati. Apa maksud hazihi ghurfati? Ini bilik. Ini bilik. Ini bilik saya. Ini bilik saya. Okey. Kenapa dia guna dekat sini hazihi, tak guna haza? Perempuan yang bercakap.
Mu'annas tak. Mu'annas bilik tu mu'annas. Sebab mu'annas, isim mu'annas. Ghurfah itu mu'annas. Bila mu'annas dia kena guna hazihi. Kalau tak boleh dia guna haza. Jadi kenapa dia guna hazihi? Sebab ghurfah. Ghurfah itu isim mu'annas. Maka bila kita nak cakap ini bilik saya, maka kita kena guna hazihi. Okey, ini bilik saya. Hazihi ghurfati. Okey, terus puan. Di dalamnya ada nafizah, ada nafizatun apa? Tingkap. Tingkap. Okey. Tingkap yang besar. Okey. Dan mirwahatun dan kipas angin yang cantik. Cantik. Okey, dekat sini kita tengok hazihi ghurfati. Ini bilik saya. Fiha. Nampak? Dia guna dekat sini fiha. Dia tak guna fihi. Kenapa dia guna fiha? Sebab ghurfah itu mu'annas. Dia kembali kepada ghurfah. Kan? Bila ghurfah itu isim mu'annas, maka kita kena guna fiha. Di dalamnya, dalam bilik ni ada nafizatun kabiratun. Kan kat sini tengok. Nafizatun, tingkap. Tingkap ni isim mu'annas. Bila isim mu'annas, maka dia punya sifat juga mu'annas. Kabiratun. Fiha nafizatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Sebab tu dia guna mirwahatun. Sebab dia nak kita gunakan juga mu'annas. Mirwahatun jamilatun. Okey, teruskan puan. Haza sariri. Ini apa maksudnya? Katil saya. Katil saya lagi. Dan ini wahaza kursi. Wahaza maktabi, meja saya. Okey, dia cerita pula. Ini katil saya. Dan ini kursi saya. Dan ini pula. Dan ini meja saya. Okey, kemudian sambung. Saati, jam saya. Pen saya. Saati wa qalami. Lagi. Buku saya. Wa kitabi. Di atas meja. Alal maktabi, berada di atas meja. Kemudian. Wa haqibati. Haqibah ni apa? Bag. Okey, bag. Okey. Tahta, di bawah bawah meja al-maktabi. Bawah meja. Bila datang zaraf, ini yang kita belajar. Tahta, amama, nampak jadi. Baiti, amamal masjidi. Bila dia tunjuk tanda arah itu untuk tempat, depan, belakang. Jadi kita kena datangkan kalimah selepas tu berbaris bawah. Sama juga. Wahaqibati tahtal maktabi. Dan beg saya berada di bawah meja. Kemudian? Nafizatun. Ghurfati, tingkap bilik saya terbuka. Tingkap bilik saya. Nafizatun ghurfati. Nafizatun ataupun nafizatun ghurfati maftuhatun. Tingkap bilik saya terbuka. Nafizatun ghurfati maftuhatun. Tingkap bilik saya terbuka. Okey, kemudian jazakumullah khair, barakallahu fiik. Okey puan. Ustaz tanya sikit Ustaz. Nafizatu tu macam mudhaf ke Ustaz? Ya, dia tak boleh jadi nafizatun, dia jadi nafizatu ghurfati. Okey. Sebab dia ni ada mudhaf, dia bukan mudhaf. Sebab kalau mudhaf dia kena ada alif lam. Kan? Mudhaf pun ilaih. Macam contoh ni, tapi ni tak, mungkin dia mudhaf sebab dia dah bersambung terus dengan ya. Okey. Nafizatu ghurfati, dia bukan nafizatun sebab sebab dia ada ya. Bila ada ya dia tak boleh terima dekat sini alif lam. Jadi dia betul. Nafizatu ghurfati maftuhatun. Tingkap dia punya nafizatun ghurfati ni dia jadi mausuf
Maftuhatun sifat. Sifat kepada apa? Sifat kepada tingkap bilik dia. Saya. Okey. Barakallahu fiik. Terima kasih. Ustaz nak tanya, kalau nafizatu, kan dia punya sifat dia maftuhatu. Ya, tak. Betul, tapi dia ni sebab dia mudhafun ilaih, dia kata tingkap bilik saya. Jadi dia akan jadi nafizatul ghurfati ni seolah-olah dia satu kalimah. Dia maksudnya dia menerangkan tentang tingkap bilik dia yang terbuka. Boleh faham puan? Okey. Kiranya nafizatu ghurfati sebagai satu kalimah lah. Satu kalimah. Dia seolah dia nak kata tingkap bilik. Tingkap bilik dia. Sepatutnya ada alif lam, tapi bila dia tambah dengan ya, maka dia alif lam tu dia hazafkan, dia jadi nafizatu ghurfati. Boleh? Boleh. Okey, kemudian sambung selepas tadi puan tadi siapa baca? Puan Siti Samia. Okey, Puan Siti Samia dah baca. Puan Fakhriah, sambung? Boleh? Ya. Hadhihi ghurfatu akhi. Okey, ini sama juga macam tadi ya puan. Ni tengok tadi kan, nafizatu ghurfati, yang ni dia ghurfatu akhi sebab dia adalah mudhafun ilaih. Okey. Hadhihi ghurfatu akhi, okey. Wa tilka ghurfatu ukhti. Okey. Kenapa dia guna watilka? Dia tak guna zalika? Muannas, ukhti. Muannas, barakallahu fiik. Okey, watilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Okey. Saghiratun ni kembali kepada mausuf dia mana? Mausuf dia. Wa ghurfatu. Ghurfatu ukhti dia sekali. Ghurfatu ukhti. Maksudnya kalau kat sini mudhaf okey. Ghurfatu sambung, okey. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amama matbakhi. Amama matbakhi. li akhun wahidun ismuhu li akhun wahidun ismuhu usamatu wali ukhtun wahidatun ismuha su'adu abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati tilkal ghurfatil kabirati. Sambung terus. Ana uhibbu abi wa ummi. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Okey, puan boleh terjemahkan sikit-sikit. Hadhihi ghurfatu ahi. Apa maksud dia? Ini bilik abang saya. Ini bilik abang saya. Okey, wa tilka ghurfatu ukhti. Dan itu bilik kakak saya. Okey, ini bilik abang saya dan itu bilik kakak saya. Okey, kemudian kita tengok kenapa dia guna hazihi, sebab kalimah ghurfah. Kalimah ghurfah ini isim muannas, maka kita kena guna hazihi. Kemudian ghurfatu itu isim muannas, kita guna tilka. Kalau dia isim muzakkar, kita guna haza dan juga zalika. Ingat kan yang mula-mula kita belajar haza wa zalika, kalau hazihi wa tilka. Okey, ghurfatu akhi kabiratun. Apa maksud dia? Bilik abang saya besar. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Dan bilik kakak saya kecil. Okey, kenapa saghiratun? Saghiratun sebab muannas. Muannas. Kat mana muannas? Tama bruta. Ghurfatun. Kan ghurfatun muannas, maka dia punya sifat juga kena muannas. Saghiratun. Okey, sambung. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Bilik abang
di depan bilik saya. Bilik abang saya depan bilik saya. Okey, wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Dan bilik kakak saya di depan dapur. Depan dapur. Kakak bilik dia dekat dapur. Senang nak pergi masak. Kemudian li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Saya ada satu abang. Namanya Usamah. Kenapa dia guna ismuhu tak guna ismuha? Sebab muzakkar. Muzakkar. Kembali kepada siapa? Akhun. Akhun. Dia kata saya ada abang. Orang je abang saya. Namanya. Nya tu kita kena guna hu. Tak boleh guna ha. Kalau ha tu untuk lelaki perempuan. Okay. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'ad. Dan saya ada seorang kakak perempuan namanya Su'ad. Okey, orang Arab ni dia suka guna nama Su'ad kan. Kita jarang dengar perempuan kita guna nama Su'ad kan. Su'ad. Okey. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirah. Ayah dan ibu di dalam bilik besar itu. Ayah saya dan mak saya fitilka di dalam bilik besar itu. Kenapa dia guna tilka kat sini? Tilka ni kembali kepada siapa? Syarat di sana itu. Itu tu al-ghurfah sebab dia isim muannas, maka dia guna tilka. Kalau saya nak kata abi wa ummi di bilik besar ini, macam mana? Di bilik fi hazihil ghurfatil kabirati. Barakallahu fiik. Okey. Ana uhibbu abi wa ummi. Saya sayang ayah dan mak, ibu. Saya sayang ayah saya dan ibu saya. Sayang. Kemudian wa uhibbu dan saya sayang abang saya dan kakak saya. Barakallahu fiik. Habis. Okey, nanti bolehlah. Ustaz? Ya, saya. Yang atas tu hazihi ghurfatu akhi. Kenapa tak guna hazihi? Oh ya, itu hazihi. Sorry, betul. Hazihi bukan haza. Okey. Ya, hazihi untuk muannas Muannas, okey. Ya. Okey, saya offer kalau siapa-siapa yang nak cuba buat karangan ringkas macam ni boleh buat, kemudian mungkin boleh hantar dekat Telegram, nanti saya tengok. Kan, ataupun minggu depan siapa nak baca, kita offer kepada siapa yang nak cerita tentang rumah ke, basikal ke, guna ayat yang mudah-mudah je. Siapa yang buat, kalau nak baca minggu depan sebelum kita mula kelas, boleh nak baca dulu, kita tengok sama-sama, boleh? Okey. Kemudian kita tengok latihan dia. Latihan dia suruh baca dan tulis. Kita pergi kepada Puan Zabidah. Untuk yang pertama, Iqra' waktub, baca dah. Dan tulis dah. Okey. Yang pertama. Man fi hazal baiti. Okey. Fihi hamidun. Barakallahu fiik. Fihi hamidun. Kenapa guna hi? Sebab kembali kepada hamidun. Kepada baiti. Baik. Okey, hi itu kembali kepada rumah. Barakallahu fiik. Okey, laju Puan Zabidah. Dia dah nampak dah tu. Okey. Kemudian nombor 2 Puan Anisa, boleh? Cuba. Siapa? Apa benda? Nombor 2. 5 tak kena apa benda? Maza. Maza. Kat taman. Maza fil haqibati. Maza fil haqibati. Okey, kemudian jawapan dia. Fiha kata kita. Fiha katabi. Kitabi. Kitabi, sorry, tak nampak. Waqalami. Wadaktari. Barakallahu fiik. Puan faham, tahu tak apa maksud dia? Maza fil haqibati. Maza tu daftari. Apa yang ada di dalam beg? Apa yang ada di dalam beg? Okey. Fiha padanya. Kenapa dekat sini dia guna ha, Puan? Sebab
Al-Haqibah. Al-Haqibah isim muannas. Bila isim muannas kita kena guna ha. Okey, fiha dalamnya kitabi ada buku saya. Ada lagi? buku saya dan pen saya. Pen saya dan buku daftar. Daftari buku tulis. Buku tulis. Okey. Dalamnya ada kitab saya dan pen saya dan kitab tulis. Buku tulis saya. Okey. Barakallahu fiik. Terima kasih. Kemudian Puan Kamsia nombor 3. Naam Ustaz. Mana nombor 3 tak nampak. As-salis man fi sayyarati. Man fis sayyarati. Fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Maksud dia? Siapa di dalam kereta? Okey. Di dalamnya ayah saya, ibu saya, abang saya dan saudara perempuan saya. Barakallahu fiik. Masya-Allah, mumtazah. Mia. Okey, dekat sini kenapa dia guna fiha, Puan? Merujuk kepada sayyaratu muannas. Barakallahu fiik. Masya-Allah, faham dah tu. Okey, pergi ke nombor 4, Puan Wan Mahizan. InsyaAllah. Ma fi masjidil jami'ati al-an. Okey. Ma fihi ahadun. Okey, jawab apa maksud dia? Siapakah di dalam masjid jami'ah sekarang? Jami'ah apa maksud jami'ah? Ramai-ramai sekarang. Tak. University. Oh. Okey. Masjid Universiti Al-An tu sekarang. Sekarang, okey. Tiada. Fihi ahadun. Tiada seorang pun di dalamnya. Ada padanya seorang pun. Man fil masjidil jami'atil an. Siapa yang ada di dalam masjid universiti sekarang, ma fihi ahad. Tak ada seorang pun. Ni boleh puan-puan senang nak guna. Kalau orang tanya siapa ada dalam rumah, ma fihi ahad. Tak ada seorang pun. Ma fihi ahad. Ini biasa Arab guna. Ma fi ahad. Ma fi ahad. Maksudnya tak ada seorang. Dan kita nak masuk. Uridu adkhul. Ma fi ahad. Aina tazhab? Ma fi ahad. Kan dia kata, ke mana kau nak pergi? Tak ada orang. Ma fihi ahad. Okey. Kemudian Puan Roslina Omar nombor 5. 5. Man fi hazihil ghurfati. Fiha al-mudiru. Fihal mudiru. Okey, apa maksud dia? Siapakah di bilik itu? Okey. Dia mudir dalamnya. Di dalamnya guru besar. Guru besar. Okey. Dia tanya siapa dalam bilik tu? Fihi muda al-mudiru. Pada ada mudir lah. Maksudnya fiha, ha tu kembali kepada ghurfah. Di dalamnya di dalamnya ada mudir. Maksud dalam bilik tu ada mudir. Kemudian kita pergi kepada nombor Iqra yang nombor 2. Puan Habsah boleh baca? Nombor 1. Uhibbu abi wa ummi. Apa maksud dia? Saya sayang ayah saya dan ibu saya. Barakallahu fiik. Nombor 2 Puan Sawiyah. Uhibbu akhi wa ukhti. Apa maksudnya? Saya sayang abang dan kakak saya. Okey, kemudian nombor 3 Puan Norbaya. Uhibbu Jamili. Maksud dia? Maksud dia apa? Saya sayang Jamili. Kawan saya. Kawan saya. Okey, kemudian nombor 4 Puan Nursia. Saya sayang Ustaz. Barakallahu fiik. Kemudian nombor 5 Puan Fatimah.
Saya sayang Allah. Baca Uhibbullah. Hibbullaha. Okey. Maksudnya? Saya sayang Allah. Okey, Puan Hayati nombor 6. Uhibbul Nabiyyu sallallahu alaihi. Nabi apa? Nabi Muhammad sallallahu Uhibbu Nabi apa? Nabiyu ke Nabiya ke Nabiyi? Nabiya. Okey. Sepatutnya selepas kalimah uhibbu dia kena baris atas. Kalimah yang datang selepas uhibbu dia kena baris atas. Yang ni dalam bahasa Arab dia panggil maf'ulun bih. Maksudnya benda yang disayangi. Contohnya uhibbu zamili tu kawan saya sebab dia sepatutnya zami. Dia tak bolehlah nak kata zamila sebab nak cerita kawan saya. Tapi kalau dekat sini uhibbu an-nabiyya. An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya saya sayang kepada Nabi SAW. Kemudian Puan Hayatidah, Puan Rashidah, Puan Zaharah. Nombor 7. Uhibbul al-lughatul arabiyah. Al-lughatu ke al-lughata? Al-lughata al-arabiyata. Kenapa al-arabiyata bari atas juga? Al-lughata tu mesti sebab dia okey, tak. Saya nak tanya al-arabiyata. Kenapa dia bari atas? Ada alif lam. Sebab dia alif lam. Sebab dia alif lam kalau arba batu tapi ada al-lughata. Dia mesti sama dengan barakallahu fiik. Dia kena sama dengan mausuf. Al-lughata ini dia mausuf. Al-arabiyata jadi sifat. Bila al-lughata bari atas, jadi al-arabiyata pun kena bari atas. Bila al-lughata ada alif lam, al-arabiyata juga kena alif lam. Jadi uhibbu al-lughatal arabiyata. Macam saya kata tadi, selepas daripada perkataan uhibbu, dia mesti kalimah tersebut baris atas. Dia akan jadi isim maf'ulun bih ataupun dia jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni maksudnya benda yang disayangi ataupun dia benda yang kena sayang tu dia akan jadi baris atas. Nanti kita akan sampailah pada bab ni, kita akan bezakan mana fa'il, mana perbuatan, mana yang pelaku, mana yang dilakukan. Contohnya daraba Muhammadun, telah pukul Muhammad, siapa dia? Ammara. Dia kena jadi Ammara. Sebab Ammar ni yang kena pukul. Bila kena pukul, dia kena baris atas. Contohnya, akulu as-samaka. Saya makan ikan. Sebab ikan ni kena makan, jadi ikan tu dia kena baris atas. Nanti kita akan belajarlah dalam bab maf'ulun bih. Jadi ini sahaja untuk pembelajaran kita pada minggu ini. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan boleh baca walaupun tanpa baris. Dan sebelum akhir saya nak kongsi dengan tuan-tuan beberapa kalimah yang telah pun kita ambil dalam pembelajaran kita yang ada di dalam Al-Quran. Tak banyak pun. Sebab saya cari ada dekat sini. Kejap. Ada ke? Keluar ke? Belum lagi. Sekejap Belum Ustaz. Belum Okey. Okey, keluar. Ada. Okey, ya dah. Alhamdulillah. Perkataan yang dipelajari hari ini yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama, uhibbu. Kan? Uhibbu yang mana Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afal qala la uhibbul afilin. Ini kisah Nabi Ibrahim. Bila mana Nabi Ibrahim dia naik dekat bukit, dia tengok kan, dia nak cari, dia nak mengenal yang mana Tuhan. Kan, masa tu kemudian dia nampak, dia kata falamma janna alaihi lail. Bila mana datangnya malam, dia kata dekat situ, dia kata kalau kita tengok penakrifan dia. Okey. Bila mana datangnya malam, kemudian surah Al-An'am ke? Ni bukan surah Al-An'am ni. Bila mana datangnya malam, kemudian falamma janna alaihi lail ra'a kawkaba, maka Nabi Ibrahim dia nampak bintang. Qala hadza rabbi, bila dia tengok bintang dia kata ini ikut Tuhan.
Falamma afala, bila bintang hilang, maka dia kata qala la uhibbul afilin, aku tak suka. Jadi kita kata uhibbu tu maksudnya sayang kan, suka. Jadi dia kata aku tak suka satu benda yang hilang, yang tak ada lah. Ya, jadi maksudnya bintang itu bukan Tuhan. Jadi dekat sini la uhibbu, tidak sayang ataupun tidak suka. Okey. Kemudian yang kedua, kalimah at-tiflu. Yang ni kalau kita tengok dalam surah An-Nur ayat 31, adab, kan kalau kita tengok tengok berkaitan dengan adab, sebab surah An-Nur ni dia banyak berkaitan dengan adab-adab bila mana berada di rumah, dalam bilik. Dekat sini Allah Subhanahu Taala dia cerita tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim ayat 31 daripada surah An-Nur. Ayat dia panjang. Wa kullil mu'minat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin aw abaihin aw abai bu'ulatihin aw abnaihin aw abnai bu'ulatihin aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhun awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali awit tifli. Ni ghairi ulil irbati minar rijal awit tifli alladzina lam yadhharu ala awratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu Taala dia ajar kepada golongan muslimat, orang-orang katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutup kain tudungnya hingga ke dada, dan janganlah menampakkan perhiasannya yakni auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau anak-anak lelaki mereka atau anak-anak lelaki suami mereka atau saudara-saudara lelaki mereka atau saudara-saudara atau anak saudara-saudara lelaki mereka atau putera-putera anak lelaki saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam atau hamba sahaya yang mereka miliki atau pelayan lelaki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan. Kemudian awit tifli atau kanak-kanak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Jadi yang ni awit tifli, tifli ni maksudnya kanak-kanak. Kan sebab tu tadi dia beza dengan tiflu saghir. Kan kita tengok bila dia nak cerita tentang bayi kecil dia sebut tiflu saghir. Tapi kalau dia sebut kanak-kanak dia akan sebut at-tiflu sahaja. Okey. Kalau tiflu saghir tu maksudnya baru dia kembali kepada bayi lah. Okey. Kemudian itu perkataan yang kedua. Yang ketiga adalah perkataan ghurfah. Ghurfah maksud dia apa? Bilik. Jadi dalam surah Furqan Allah SWT berfirman, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqauna fiha tahiyatan wa salama. Bagi orang-orang yang beriman. Kalau dalam ayat ni kita tak pasti dia kembali kepada siapa, tapi orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang beriman ini, maka Allah SWT akan memberi ganjaran kepada mereka dengan diberikan kepada mereka satu bilik di dalam syurga di atas kesabaran yang mereka telah lalui dalam kehidupan dunia, dan mereka ini akan disambut dengan sambutan yang meriah, tahiyatan wa salama, dengan sambutan dan maksudnya salama ni dengan keadaan yang sejahtera. Jadi ini tiga kalimah yang kita ambil yang ada dalam pembelajaran kita pada hari ini, iaitu yang pertama uhibbu maksudnya saya sayang, kemudian yang kedua at-tiflu kanak-kanak, kemudian al-ghurfah iaitu bilik. Okey, jadi ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada sebarang soalan saya buka, kalau ada sebarang pertanyaan. Ini soal Ustaz. Ya. Boleh ini soal. Naam. Juli. Okey, Juli, tafadhuli. Okey.
InsyaAllah Ustaz. Uhibbu. Okay. Dia ada makna dia macam uhibbu, saya sayang atau saya suka, saya cinta. Perbezaan dia. Uhibbu maksudnya kita nak tahu tu kita tengok kepada sirah ayat tu. Dia tak bolehlah kita nak beza terus kalau kita tak tengok kepada ayat. Jadi kalau kita nak bezakan saya sayang, saya suka, saya cinta, maka tengok kepada ayat tu. Kalau dia kata uhibbu at-tufah, takkan saya nak kata saya cinta apple. Maksudnya saya sukalah. Nampak tak? Jadi kat situ pun tuan-tuan dah boleh beza maksudnya. Kalau dengan anak, dengan orang, kita boleh kata kita uhibbu itu dia guna kalimah sayang ataupun cinta. Ataupun pada negara boleh juga kita guna kalimah sayang, kita guna kalimah cinta. Tapi pada benda, maksudnya pada makanan, pada jam, uhibbu sa'ati, saya sayang, saya suka jam, ataupun uhibbu hazi sa'ah, maksudnya saya suka jam ini. Jadi dekat situ kita kita tengok kepada sirah ataupun keadaan ayat tu. Boleh Puan Julie? Dah balik semula ke meeting. Ustaz, sahih, syukran. Barakallahu fiik. Ada lagi soalan? Ustaz, boleh tak tunjuk hurfah tadi? Sekejap je saya nak ambil. Ayat hurfah tu ke? Ya, dalam Quran tadi. Kejap. Okey, kejap Kejap je ya. Okey, boleh. Tak jadi masalah. Okey. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Dalam surah Al-Furqan ayat 75. Dah. Terima kasih. Okey, barakallahu fiik. Ada lagi? Tak ada. Jadi kalau tak ada, sekadar itu untuk perjumpaan kita pada hari ini.